topik yang seterusnya 2.4 berkaitan inersia. Inersia ni selalu topik favorite sebab dia senang. Dia tak ada langsung calculation. Okey, dia adalah tentang penceritaan benda-benda yang berlaku di sekeliling awak. Kenapa boleh jadi begitu? Macam tu lah, dia menceritakan tentang satu konsep lah. Okey, konsep inersia dikata kat sini, Rajah 2.42 menunjukkan objek-objek yang pegun di atas meja kekal pegun walaupun alas meja di bawahnya disentak oleh penghibur itu. Kejadian ini dinamakan inersia. Awak biasa tak pernah tak tengok orang buat macam ni? Maksudnya dia ada objek-objek yang berat di atas meja berserta dengan alas meja. Kemudian bila orang ni sentak laju-laju, maksudnya dia tarik keluar alas meja ni, dia dapati pasu ni dengan pinggan ni duduknya tak bergerak lah, maksudnya tak jatuh sekali dengan ikut kepada dia punya alas meja ni. Dulu-dulu kalau orang yang tak tahu konsep ataupun yang tak belajar fizik, dia ingat benda ni magic lah, hebatnya. Padahal benda ni adalah sebenarnya inersia. Konsep dia adalah berkaitan dengan inersia. So apa itu inersia? Kat sini, inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan laju malah. Laju dia malah. Konsep inersia dijelaskan dengan hukum gerakan Newton pertama. Okey, apa maksud inersia tu? Maksudnya macam ni. Okey, objek ni adalah pegun pada asalnya. Kedua-duanya adalah pegun. Bila kita kenakan satu daya, kita nak ubah arah gerakan dia sebab dia sentak alas meja ni ke arah sini. Maka pasu ni sendiri, dia ada inersia dia di mana dia akan cuba juga mengekalkan keadaan pegun dia. Sebab tu, dia tetap juga berada di situ. Dia tak ikut arah gerakan. Itu memang sifat suatu objek. Even dekat diri kita pun ada. Okey, kat diri kita pun berlaku juga kesan-kesan inersia ni. Kita boleh rasa kesan-kesan inersia tu pada diri kita. Nanti kita tengok dia punya situasi-situasi. Sama juga macam awak main, ingat tak? Tahu tak satu permainan yang blok-blok kayu yang awak susun tinggi-tinggi tu? Jenga. Gambar tak reti tapi kan dia ada blok-blok kayu yang awak susun tinggi tegak, yang awak kena satu keluar. Siapa jatuh mana? Betul? Betul. Okey, yang tu pun menggunakan konsep inersia jugalah. Syarat dia awak kena sentak tu laju. Betul? Barulah dia tak ikut awak. Kalau kau sentak perlahan memang semua jatuh lah cerita dia. Okey, awak kena sentak tu dengan laju supaya kayu-kayu yang ke atas ni dia jatuh ke bawah. Sebab dia cuba mengekalkan keadaan pegun dia. Okey. So, inersia ni dia menerangkan hukum gerakan Newton pertama yang ni awak kena hafal. Kadang-kadang dalam soalan objektif dia boleh keluar apa yang dimaksudkan dengan hukum gerakan Newton pertama. Dia cerita tentang apa. So, hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa satu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malah jika tiada luar bertindak ke atasnya. Maksudnya kalau pegun dia pegun je lah. Kalau kita tak kenakan daya, macam tu je lah dia tak bergerak. Okey, kalau dia dalam keadaan sedang bergerak, kalau dengan laju malah tu kan, kalau awak tak kenakan sebarang daya, macam tu je lah pergerakan dia. Okey, maksudnya kita tak kenakan satu daya luar. Okey. So kat sini pun ada lagi aktiviti yang boleh awak buat sendiri dekat rumah. Okey, kalau awak ambil satu kotak, okey, awak gunting satu kotak, bentukkan dia 4 segi macam ni, 4 segi tepat. And then awak letaklah gelas ni tak isi air pun tak apa, letak gelas kosong pun boleh. And then letak satu dek shilling. Kemudian apa yang berlaku jika awak sentak karbon nipis ni laju-laju ke kanan. Dalam keadaan dia mesti mengufuk, awak tak boleh sentak tu ke bawah. Dia mesti tegak macam ni. Tarik dia mesti tegak mengufuk. Okey, apa yang berlaku kepada dek shilling ni? Ya, masuk dalam jatuh dalam cawan. Jatuh ke dalam cawan. Okey, dia tak akan ikut karbon nipis ni. Sebab apa? Sebab dia nak mengekalkan keadaan pegun dia. Okey, boleh Kalau dia ditarik secara perlahan, dia akan ikutlah karbon tu kan. Sebab dah berlaku gerakan tu, dia dah sama je. Okey, seterusnya. Ni maksud inersia ni dia lebih kepada kalau kita sentak. Kenapa kita kena sentak laju-laju? Sebab kita nak ubah nature dia tahu.
Daripada dia pegun, kita nak dia bergerak. Maksudnya dengan pantas. Kalau misalkan kata awak tarik perlahan, dia dah tak jadi inersia dah. Dia ikut je. Kan? Kalau kat body pitch ni awak tarik perlahan, mesti duit ni pun akan ikut juga. Tapi syarat dia kita nak ubah gerakan tu dengan cepat. So dia akan kecenderungan bahan tu untuk mengekalkan kedudukan asal dia akan berlaku. Okey, kat sini dia kata mengenal pasti hubungan antara inersia dan jisim. Okey, gambar foto 2.5 menunjukkan bola bowling dan bola sepak. Adakah lebih mudah untuk menggerakkan bola bowling atau bola sepak? Bola manakah yang sukar untuk diberhentikan apabila bergerak? So, awak diberi bola bowling dengan bola sepak. Okey, kedua-duanya saya kenakan daya 5 Newton. Okey, bola mana yang boleh bergerak dengan cepat dan laju? Bola sepak. Kerana apa? Kerana jisimnya rendah. Bola bowling jangan kata jisim ringan jisimnya rendah. Okey, bola bowling jisimnya tinggi. Okey, bila lah dia dah start pula bergerak, mana yang lebih mudah awak berhentikan? Bowling ke bola sepak? Bowling. Bola. Bowling. Bowling lagi senang nak berhentikan bila dia dah bergerak. Bola sepak. Bola sepak Bola. lah. Bola sepak lah. Sebab bila kita tahu, okey, contohlah, bola bowling ni dah bergerak. Okey, dia sekarang ni dalam keadaan gerakan, bergerak, and then awak nak stop. Okey, dia akan susah. Dia akan lebih susah berbanding bola sepak. Okey, mungkinlah bola ni kau tak nampak. Okey, kau bayangkan saya ada satu kereta dan juga satu lori. Sama je bentuk kan, lori dengan kereta. Okey, mana lagi senang jalan? Kereta ke lori? Pada peringkat awal bila dia dah berhenti kat traffic light, kereta dengan lori, mana senang nak kita nak berhentikan, kita nak bergerak? Kereta. Kereta. Sebab dia lagi ringan ataupun jisim dia lagi rendah berbanding lori. Tapi once bila dah bergerak pula, okey, bergerak, tahulah Melaka Darul traffic light kan? Ada lagi traffic light kat depan ni Okey, kena pula berhenti traffic light merah. Okey, let's say lah kita kata kereta ni pada ketika itu 100 km per jam. Lori pun sama, 100 km per jam. Okey. Antara kereta dengan lori, siapa yang mengambil masa paling lama untuk berhenti? Lori. Lori. Sebab itulah kalau lori ni dah nampak traffic light merah, jauh lagi dia dah tekan brake. Kalau dia brake mengejut, apa yang berlaku kepada lori? Lori tu boleh tumbang. Ya, belakang lori ni boleh hentam kepala lori sebab dia membawa inersia yang sangat tinggi sebab jisim dia besar. So, kecenderungan dia kalau dia tekan brake serta-merta, kecenderungan dia nak meneruskan gerakan ke depan akan sangat tinggi. Sebab itulah dia boleh menghentam kepala lori, dia boleh tergolek-tergolek. Dia boleh terbalik lah. Okey, sebab itulah kalau awak tengok, contohlah kalau awak dah biasa bawa motor kan, dah tingkatan 4 kan. Kalau lah dekat lampu isyarat merah, dekat traffic light lah, persimpangan lampu isyarat. Okey, dekat awak masa tu adalah merah. Kemudian, bila lampu isyarat awak bertukar hijau, tolong pastikan yang mana yang baru bertukar merah tu tengok ada kenderaan yang sedang memecut ataupun tidak, terutamanya lori. Kalau kereta kita boleh andaikan dia sempat untuk brake, kita pun boleh tahu kan. Tapi lori, awak rasa kalau dia dah laju sebenarnya, kalau dia tak sempat brake, dia akan terus jalan. Dia akan terus rempuh lampu isyarat tersebut. So awak yang pada ketika itu bawa motosikal memang tak boleh buat apa-apa. Sebab tu kita memang setiap kali saya ajar tajuk ni pun saya akan nasihatkan dekat awak sebab banyak kejadian berlaku disebabkan ini. Bila lampu isyarat bertukar hijau sahaja, akan ada yang menghentam. Sebab orang ni bila tukar hijau dia dah terus jalan. Yang kawan ni mengejar lampu. Lepas tu tak sempat nak brake, dia terus hentam. Sebab tu bahaya lagi-lagi kalau kenderaan-kenderaan berat ni yang kita tahu memang dia takkan sempat berhenti. Dia brake ke dia tak brake ke dia memang takkan sempat berhenti sebab tu dia hanya meneruskan gerakan sahaja. Walaupun dia tekan brake tapi memang dia takkan sempat berhenti. Pada jangka itu memang dia akan hentam. Tu yang bahayanya pada traffic light. Itulah sebenarnya kesan buruk inersia.
Okey, sebab inersia ni dia memang berlaku. Kita tak boleh nak halang. Inersia ni berlaku secara semula jadi. Dia akan ada pada semua objek yang pegun ataupun yang bergerak. Okey, kita hanya boleh kontrol dengan mengurangkan kesan inersia ataupun ada juga inersia yang menghasilkan kesan yang baik. Itu nanti kita akan bincangkan. Okey. Sebab tu bila bawa pada persimpangan traffic light, tolong tengok betul-betul. Dah banyak dah yang meninggal disebabkan ini. Lori memang tak boleh buat apa-apa. Kalau dia brake mengejut, dia akan brake juga tapi dia brake perlahan. Tapi kalau dia brake mengejut, apa yang berlaku? Awak bayangkan kalau dia brake mengejut pada ketika itu, lori ni terbalik, okay, dia akan hentam lagi ramai orang. Lagi ramai kenderaan yang akan terlibat berbanding dia teruskan gerakan. Betul tak? Kalau awaklah ketika itu lori, awak mesti akan pilih sebab dah tahu kemalangan memang akan berlaku. Contohlah ketika tu memang dah nampak dah motor tu melintas kan. Tahu kemalangan tu memang akan berlaku. Tapi apa pilihan yang awak ada? Awak akan brake perlahan-perlahan. Awak sebab brake lori bukan brake ABS macam kereta tau. Dia boleh terus grip tayar. Brake lori adalah brake angin. Kenapa lori kita tak cerita dengan brake ABS ataupun yang boleh grip terus, anti-lock brake system? Sebab kita tak nak ada kesan emergency di situ. Kita tak nak dia berhenti mendadak yang boleh menyebabkan lori itu terbalik. So awak perasan kan kalau lori kan kalau berhenti kan dia lepaskan angin dia, betul? Dia nak brake pun perlahan-lahan dia lepaskan angin baru dia akan berhenti perlahan-lahan. Okay. So pada ketika itu pilihan yang awak ada, awak langgar je motor tu ataupun lori awak akan terbalik dan hentam lagi banyak kenderaan kat situ. Mestilah awak akan pilih jalan yang kedua. Yang pertama kan, sentam je motor tu berbanding melibatkan banyak lagi nyawa. Okay, sebab tu bila di jalan raya, tolong berhati-hati terutamanya yang bawa motor. Okay, awak langsung, kita yang bawa motor langsung tak ada protection apa-apa pun. Dah lah tayar 2 pun tak stabil. Okay, langgar sikit dah boleh jatuh. Langgar lubang sikit boleh jatuh kan. Sebab tu kena berhati-hati. So konsep dekat sini sebenarnya inersia ni dia hanya dipengaruhi oleh jisim saja. Tak ada faktor lain. So kalau kita nak tahu objek tu inersia dia besar ataupun kecil, kita tengok jisim dia. Kalau jisim dia besar, maka inersia dia juga akan besar. Okey, faham Bila inersia besar, bila inersia satu objek dia besar, maksudnya dia susah nak menukar gerakan tau. Kalau dia dalam keadaan pegun, dia susah bergerak. Kalau dia dalam keadaan gerakan, dia susah berhenti. Itu maksud dia. Kalau dia sedang bergerak, dia susah nak tukar haluan. Contoh, kita ada satu orang dikejar oleh seekor lembu. Nak lukis lembu tak reti. Lembu kejar. Saya memang tak pandai lukis kejar orang ni. Okey, macam mana dia nak selamatkan diri? Apa kaedah yang dia boleh lakukan untuk selamatkan diri? Menggunakan konsep inersia. Lari bengkang-bengkok. Kan pernah tengok kan kalau orang kena kejar mesti dia akan lari, orang kata lintang pukang kan, betul? Lari zigzag. Jiggle. Zigzag, lari zigzag. Kenapa dia nak lari zigzag ni? Nanti haiwan tu pening. Nak kawal. Nanti dia punya haiwan tu punya kelajuan dia berkurang. Bukan kelajuan dia macam ni. Okey, apa relation dia dengan inersia? Kita boleh kata beginilah. Okey, first contohlah kalau dia kata kaedah larian apa yang awak kena pakai. Dia soalan 4 markah tau. Okey, yang pertama awak kata lari secara zigzag. Itu dah dapat 1 markah. Markah yang kedua awak kena kata, okey, jisim orang pelari itulah, jisim orang yang berlari tu lagi rendah berbanding lembu. Ataupun awak kata jisim lembu lagi tinggi berbanding orang. Itu dah dapat 1 markah tau. Dah dapat 2 markah kan? Markah ketiga, bila awak kata jisim lembu tu lebih besar, awak cakap pula maka inersia lembu tersebut juga adalah besar. Markah keempat, apa kaitan inersia jisim semua ni? Apa kaitan dengan larian secara zigzag? Lembu sukar mengubah haluan. Sukar mengubah arah ketika mengejar lah. Sebab tu kita lari secara zigzag. Jangan lari zigzag macam ni, lembu lari lurus.
So lari zigzag kan, memanglah sampai tempat yang sama. Tapi sebenarnya bila awak lari zigzag kan, lembu tu akan cuba juga tukar arah tapi lambat lah. So pergerakan dia lambat. Dia zigzag juga lembu tu tapi lambat bertukar arah. Lagi melambatkan pergerakan dia berbanding dia lari secara lurus. Okay, faham? Faham ingat inersia ni benda yang memang ada pada objek yang kita tak boleh nak hapuskan. Dia memang takkan boleh hapus. Kita boleh kurangkan ataupun kita boleh gunakan kesan baik inersia ni untuk memudahkan kita. Okey, ini adalah eksperimen yang boleh kita kaji tentang konsep inersia, tapi kita tak boleh ukur inersia menggunakan alat pengukur. Maka kita jadikan masa ataupun tempoh ayunan ni sebagai pengukur kepada inersia kita. Kita buat di dalam makmal. Okey, secara ringkasnya beginilah. Ini adalah eksperimen yang paling senang sekali untuk dibuat. Harap-harap untuk SPM 2021, awak 22 kan? Boleh keluar inersia. So, korang dah amali tau, kertas 3 dah tak ada untuk sains tulen, fizik, kimia, bio dah tak ada kertas 3. Bermula 2021, awak akan ditaksir untuk amali. Yang taksir awak adalah pemeriksa daripada luar lah, bukan daripada cikgu kita. Sebab tu awak kena kenal juga alat, radas dan bahan, macam mana nak jalankan eksperimen. Bila buat eksperimen, tolong jangan mengelat. Kalau dulu BSM tak ada masalah kau nak mengelat sebab dia ada kertas 3 yang korang bukan buat amali pun. Tapi bila once KSSM, awak kena laksanakan amali tu individu. So kalau awak tak biasa buat eksperimen, awak akan jadi masalah lah kat situ. Sebab tu nanti bila awak masuk makmal fizik ke, makmal kimia ke, makmal bio ke, tolong bagi sepenuh perhatian dan tolong participate. Even awak secara grouping, tolong participate. Okay, sentiasa ambil tahu, sentiasa cuba nak buat juga. Okay, untuk yang ni, untuk eksperimen yang mengkaji hubungan inersia jisim, kita akan pakai plastisin untuk kita ubah jisim. Kita akan pakai bilah gergaji untuk buat dia punya ayunan. Seterusnya pengapit G untuk kita kepitkan bilah gergaji. Seterusnya kaki meja. Kita kena sesarkan bilah gergaji ni kiri dan kanan, bukan atas ke bawah. Okey, sebab tu kita kena buat pada kaki meja. Kaki meja je yang boleh ketap dia. Dekat pada permukaan meja ni tak boleh. Sebab kalau awak ketap pada permukaan meja, nanti ayunan gergaji awak tu adalah atas bawah. Kita nak dia berayun kiri dan kanan macam ayunan bandul awak. Kan bandul kita gantung, bandul kat bawah. Okey, dan dia bergerak ke sana dengan ke sana, bukan atas bawah. Okey, sama juga untuk bilah gergaji, kita nak dia bergerak kiri dan kanan. So, macam biasa juga ayunan bandul, biasanya masa kita kena ambil purata. Kita kena buat sekurang-kurangnya 3 kali. Maksudnya setiap satu jisim ni, contoh jisim 20 gram. Awak kena buat 3 kali ulangan supaya dapat nilai yang lebih G2. Untuk nilai purata ni dia lebih G2. Okay, so ni nanti kita tengok kemudian lah. Bila kita nak buat eksperimen, kita akan go through lagi. Okay, yang ni statement ni dia kata apa? Eksperimen 2.2 menunjukkan bahawa inersia suatu objek mempunyai hubungan terus dengan jisim. Ayunan mengufuk beban dalam neraca inersia tidak dipengaruhi oleh daya graviti. Sebab tu kita kena buat ayunan dia kanan kiri. Kalau awak buat atas dengan bawah, so dia akan dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Maksudnya bila dia nak berayun ke atas, dia akan jadi lebih berat. Dia punya ayunan dia dah tak sama besar. Nanti dia akan jadi ralat di situ. Tempoh ayunan mengufuk beban pada neraca spring bergantung kepada jisim plastisin sahaja. Semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Maksudnya contohlah kalau kita buat pada jisim 20 gram, okey. Kita nak masa untuk 10 ayunan. Kemudian awak ada 50 gram, masa untuk 10 ayunan juga. Pada andaian awak, antara jisim 50 gram dengan 20 gram, yang mana memberikan masa untuk 10 ayunan lebih lama ataupun lebih panjang? 50.
50 gram. 50. Sebab apa? Dia dah lah susah nak bergerak. Lepas tu susah pula nak berhenti, nak tukar arah ayunan tu pun payah. Okay, sebab tu kita katakan semakin besar jisim, semakin besar dia punya inersia. Inersia tu refer kepada tempoh ayunan lah. Okay, ini adalah kesan inersia dalam kehidupan seharian. Tapi ini bukan harian kita pun, ni untuk orang angkasawan. Kata kat sini, angkasawan di dalam kapal angkasa seperti stesen angkasa antarabangsa berada dalam keadaan tanpa daya graviti. Okay, kita tahu sebab bila dia pergi ke angkasa lepas, tak ada dah, tarikan graviti sangat rendah. Okay, awak tu boleh terapung-apung dan sebagainya. Dalam keadaan tanpa daya graviti, hanya neraca inersia dapat digunakan untuk mengukur jisim. Gambar foto 26 menunjukkan neraca inersia khas yang digunakan oleh angkasawan untuk mengukur jisim badan. Tempoh ayunan seorang angkasawan digunakan menentukan jisim. Neraca inersia ni nanti dia akan berayun. So orang ni kan terapung, dia baring atas neraca inersia ni, so dia akan bergerak atas bawah untuk kira dia punya tempoh ayunan, and then baru boleh relate dengan dia punya jisim. Dia adalah pengiraan dia. Kalau awak rasa tak clear, awak boleh je scan QR code ni dan awak boleh tengok. Ataupun saya memang dah scan, saya lupa nak masukkan dalam PowerPoint ni. Nanti saya send je dekat group awak tengoklah sendiri. Okey, kita tengok pula yang ni contoh situasi yang melibatkan inersia dalam kehidupan seharian dan kesan dia. Situasi yang pertama, titisan air hujan jatuh daripada payung apabila payung yang basah diputar dan dihentikan serta-merta. Pernah tak bila awak duduk di bawah hujan dengan payung and then awak pusing-pusingkan payung? Pernah ke tak pernah? Pernah. Pernah kan? Pernah tu. Payung ke kanan, lepas tu awak terus tukar ke kiri dengan laju. Awak akan dapati, contoh lah, bila payung ni awak pusing ke sana, awak nak berhenti kan? Aku nak pilih pula. Maksudnya awak nak ubah arah gerakan. Okay, awak pusing ke sana and then awak stop. Apa yang berlaku kepada titisan hujan? Bila awak gerak ke sini, air tu akan semua jatuh belah sana. Awak nampak tak apa yang saya nak sampaikan ni? Sebab dia dah bergerak ke sana, tapi bila awak ubah serta-merta arah gerakan, titisan hujan yang dah nak bergerak turun ni tadi, dia tetap teruskan gerakan arah sana juga. Walhal payung awak dah bergerak ke sini dah. Faham tak? Dia bertentang tau, bertentang. Arah gerakan titisan tu dengan arah payung yang awak dah tu, dia bertentang. Sama juga bila awak dah bawa ke sini, okey kan hujan sentiasa turun, bila awak dah bawa ke sini, tiba-tiba awak tukar pula ke sana. So, titisan hujan tu tadi, dia akan teruskan gerakan ke sana. Sama juga macam kucing. Kucing macam mana dia nak keringkan bulu badan dia? Dia pun sama, dia akan menggerakkan badan dia kiri dan kanan secara laju, betul? Betul. Pada ketika itu awak tengok, awak perhatikan bahawa arah gerakan kucing akan bertentang dengan arah gerakan titisan air. Okay, seterusnya ini situasi yang biasa. Saya tak tahulah awak pernah rasa ke tidak. Kalau dalam kereta mungkin awak takkan rasa sangat. Tapi kalau dalam bas, boleh rasa. Lagi-lagilah kalau awak dalam keadaan berdiri. Duduk pun rasa juga. Even dalam kereta pun senang boleh rasa. Tapi ketaranya kalau awak dalam keadaan berdiri. Kenapalah awak boleh tertonggeng ke depan ataupun terbalik ke belakang disebabkan kesan inersia. Okey, tengok situasi yang pertama. Dikata kat sini, penumpang terhumban ke belakang apabila bas yang pegun bergerak ke hadapan secara tiba-tiba. Okey, contohlah. Awak tunggu bas. Bas pun datang. Bas berhenti. Awak pun naiklah ke atas. Tak ada pula tempat duduk. Awak pun berdiri tegak. Okey, sekarang ni bas pegun, awak pun pegun. Betul? Bila bas ni bergerak sahaja ke hadapan, apa yang berlaku kepada badan kita? Badan kita ni masih cuba mengekalkan keadaan pegun kita. Sebab tu kita menentang arah gerakan ni. So kita akan ke belakang. Dia ke belakang ni adalah disebabkan dia cuba menentang arah gerakan yang dikenakan ke atasnya. Dia nak juga kekal pegun.
Tapi disebabkan tu dia akan terdorong ke belakang. Okay, sekarang ni bila bas dah jalan, dia pada mula-mula bas nak jalan je awak akan terdorong ke belakang. Lepas tu awak dah okey lah, awak betulkan lah kedudukan awak dah tegak balik kan. Okey, bas pun jalan tegak, awak tegak lagi. Tiba-tiba bas berhenti. Bas tu berhenti secara tiba-tiba. Kenapa awak boleh terdorong ke depan? Sebab apa? Sebab inersia. Memanglah sebab inersia. Sebab keadaan asal dia ketika itu sedang bergerak ke depan. Inersia ni awak kena main dengan keadaan asal dengan selepas tu. So, bila keadaan asalnya dalam keadaan gerakan ke hadapan, bila stop tiba-tiba, dia ni masih nak meneruskan gerakan. Sebab inersia badan kita masih lagi nak meneruskan gerakan. Sebab tu bila berhenti tiba-tiba, awak akan terdorong ke hadapan sebab kita masih meneruskan gerakan. Okey, boleh. Sebab tu kalau awak tak pegang, awak akan jadi jatuh ke hadapan. Boleh terhumban. Kalau awak stabil, awak boleh berlari pula ke depan. Tak boleh nak buat apa. Automatik awak akan terus berlari ke depan. Kalau awak tak pegang apa-apa lah. Okey, nasib tak baik kau jatuh. Nasib baik kau boleh nak bergerak berlari ke depan. Okey, itu benda yang kita tak boleh nak kontrol. Okey, sebab tu kalau berdiri, tolonglah pegang. Terutamanya ketika bas nak berhenti atau bas nak bergerak. Kalau bas sedang berjalan, tak pegang tak apa, tak ada masalah. Okey je, tapi bila bas nak berhenti ataupun bas nak mula bergerak, kenalah pegang. Lagi pula bas ni membawa inersia yang sangat tinggi kan. Dia berat kan. Okey. Situasi yang ketiga, ini adalah kebaikan inersia. Yang ni, situasi dua ni keburukan inersia. Yang pertama ni kebaikan jugalah. Tak tahulah nak kata baik ke tak baik, tapi baiklah kalau awak nak buang air. Contohlah hujan dah habis ataupun awak dah sampai rumah. Takkan kau nak tutup payung ni dalam keadaan basah-basah macam ni kan? Mestilah awak akan buang dia punya, at least lah air-air banyak-banyak ni nak buang. So awak bukan rencis, maksudnya awak pusing-pusing laju-laju. Titisan air tu akan keluar. Okay, kita kata ni kesan baik lah. Okay, ni kesan buruk. Ini kesan baik. Biasakan tuang sos kan? Cara awak tuang sos macam mana? Awak tonggengkan, awak sentak, betul? Betul cikgu. Awak tangan awak tu ke bawah and then awak sentak. Maksudnya awak berhentikan secara tiba-tiba. Awak akan dapati sos tu akan keluar mengalir perlahan walaupun awak dah berhenti. Tak ada pergerakan. Sebab apa? Sebab sos tu cuba mengekalkan keadaan dia dalam keadaan gerakan. Okay, yang ni nanti boleh buat sendiri kat rumah kalau tak percaya. Itu sebenarnya apa yang berlaku. Kadang-kadang benda kita selalu buat tapi kita tak tahu konsep behind the scene lah kita kata. Okay, bila awak dah belajar barulah awak boleh relatekan. Dia kata kat sini sos cili atau sos tomato di dalam botol kaca boleh mengalir keluar dengan menggerak-gerakkan botol dengan cepat ke bawah dan menghentikannya secara tiba-tiba. Apabila gerakan botol dihentikan, inersia sos menyebabkannya terus bergerak ke bawah dan mengalir keluar dari botol. Sama juga kalau misalnya kata awak ada apa ni tak reti lah nak lukis. Siapa boleh bayangkan apa yang saya lukis? Okay, contohlah awak ada kepala penukul dengan dia punya kayu ni. Okay, awak nak dia masuk lah. Maksudnya nak dia ketat dekat dia punya kayu. Nak suruh dia masuk dekat dia punya ni lah. Okay, apa yang perlu awak lakukan? Awak letak kepala ni dekat atas ni. Okay, kemudian awak ketuk kayu ni kat meja secara kuat. Okay, maksudnya daripada atas awak ketuk kat meja secara kuat. Apa yang berlaku kepada kepala ni, dia terus fix masuk dalam kayu ni. Boleh faham? Ke tak faham? Tak ada kurang faham cikgu. Alah, macam mana kadang-kadang kepala penukul ni dia boleh cabut. Tapi kalau kita nak ketatkan dia, kita nak padatkan dia, awak sentakkanlah dia. Bila awak sentakkan ni, asalnya dia bergerak ke bawah. Kepala ni dengan ni kan semua bergerak ke bawah. Tapi bila dia stop secara tiba-tiba kat meja, tersentak, kepala ni meneruskan gerakan. So dia akan masuk tegaplah pada kayu ni. Dia macam tu lah, konsep dia sama je. Sebab kepala ni nak meneruskan gerakan ke bawah, so dia terus fix pada kayu tersebut. Okey, situasi yang keempat. Okey, pernah tengok kan lori tangki minyak? Nah.
Dikata kat sini, lori tangki minyak petrol mempunyai inersia yang sangat besar sebab dia membawa beribu-ribu liter liquid ataupun minyak. Awak tengok kadang-kadang lori tangki tu panjang, nampak panjang kat luar tapi sebenarnya dalam tu dia ada kompartmen masing-masing. Dia potong kepada bahagian yang lebih kecil. Tujuannya apa? Tujuannya dia nak mengurangkan inersia tangki-tangki ini. Supaya bila lah lori ni bergerak, tak semua menghentam kepala lori. Kita dah divide kan inersia dia ikut tangki-tangki ni. Okay, boleh. Sebab tu kita kena divide guna tangki kecil. Kalau dia satu tangki yang besar, awak bayangkan kalau dia satu tangki yang besar, kita tak potong dia kepada tangki-tangki yang kecil, apa yang berlaku? Inersia yang dibawa oleh liquid tersebut sangat tinggi. Even dia break sikit pun dia boleh menjajau. Sebab inersia ni nak teruskan gerakan, dia nak berhenti, dia jadi lagi susah. Lagi banyak kemalangan boleh berlaku. Satu dia kata kat sini, lori tangki minyak petrol sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan di dalamnya. Tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak inersia minyak petrol ke atas dinding tangki jika lori itu berhenti secara mendadak. Okay, ini semua cara-cara kita lah ni untuk mengurangkan kesan inersia. Kita revise. Okey, situasi 5. Penumpang roller coaster di taman rekreasi ditetapkan di tempat duduk oleh sistem keledai yang khas. Gerabak roller coaster bergerak dengan laju dan arah berubah-ubah secara mendadak. Awak bayangkan kalau lah misal kata awak tak pakai topi keledai, bergantung kepada kekuatan tangan je nak pegang, mampu tak awak bertahan? InsyaAllah. Tak mampu bang, kau jangan cuba-cuba, memang kau tak berlanting je. Kau peganglah kuat macam mana pun, bila berlaku satu pergerakan yang sangat laju dan tukar arah pula secara mendadak, inersia badan kita tak boleh tampung tau. Awak memang takkan mampu untuk berpegang. Okey, sebab tu kita perlukan bantuan daripada benda lain lah untuk mengurangkan kesan inersia terhadap badan kita. Okay, macam ni dia kata kenapa kita perlu pakai tali pinggang untuk elakkan kita daripada tercampak bila dia mengubah laju. Awak bayangkan awak bergerak ke sana asalnya. Tiba-tiba roller coaster berpusing ke sini. Inersia badan awak akan lontar awak ke sana kalau awak tak pakai tali pinggang keledai. Awak boleh tertinggal kat sana. Kita roller coaster dah jalan ke sini. Tu bahayanya. Sebab tu bila naik dari sini, pastikan dia punya tali pinggang keledai adalah dalam keadaan selamat, kuat. Sama juga macam dekat kereta kita. Sebab itulah bila kita naik kereta, wajib pakai tali pinggang keledai. Sebab bila kita dalam perjalanan, kita tak tahu apa yang bakal kita jumpa. Tempuhi. Okay, so kita bersiap siagalah daripada awal untuk keselamatan awak. Sebab kalau misal katalah awak dalam kereta, awak tak pakai tali pinggang keledai dan tiba-tiba ada lembu melintas. Contoh, lembu ke melintas, kucing ke, kera ke melintas. Awak brake mengejut. Apa yang berlaku kepada awak? Awak akan terhumban keluar disebabkan inersia tu. Inersia badan kita. Awak dah brake mengejut, kereta berhenti. Kau yang keluar. Okey, sebab kita nak meneruskan gerakan. Kereta dah berhenti dan cerita lah. Kau yang keluar. Sebab tu kita boleh tercampak keluar. Itu yang kes kalau tercampak keluar disebabkan tak pakai tali pinggang keledai. Okay. Faham tujuan tali pinggang keledai adalah untuk mengurangkan kesan inersia. Ini baru cerita. Samalah. Ini untuk kereta. Ini untuk roller coaster. Dia benda yang sama.